Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Sampai equal leg. Kita tak ada, tak, basically trend ke atas dia dah complete. Itu untuk S&P 500 ya. Untuk YM pun sama. We might see dia dah sampai support. Movement semasa bukan daripada higher high. Ni penurunan ni bukan daripada higher high. Kalau dia turun ke bawah ni, possible untuk anda mencari entry. Tetapi kalau kita lihat kepada movement, kepada level dia, okay, kita dah hampir sampai kawasan equal leg. Tak sampai lagi. So kalau ini pullback, YM ni anda boleh entry. Ingat YM punya ni besar sikit ya. Tick size dia, tick value dia besar sikit. Ini tak sampai lagi area equal leg. Hampir sampai ya. So ke bawah ni anda boleh cari long. Kalau dia ke bawah ya. Ke bawah ni, ini bukannya reversal, ini hanya wave 4. Okay? Yes. Ni daripada high. Dan dia tak complete lagi one tu ya. Dia tak complete lagi. Hampir tapi tak complete lagi. So kita ada, kalau dia turun ke bawah, then kita akan ambil this leg. Satu, dua, tarik Fibon anda macam ni. Dan sini untuk entry. Kalau dia ke bawah. Okay. Then anda cari untuk entry. Okay. Tapi apa pun sekarang ni tak ada. Anda boleh letakkan satu alert macam ni. Letak alert kat sini. Letak alert, jadi anda tak payah duduk tengok merenung chart. Tak payah duduk merenung chart. Macam mana nak tekan dia kejap ya. Saya letak sini je lah. Letak alert dekat invalidation. Okay. Letak alert je. Okay, so kalau dia kena bawah ni, untuk long kat bawah ni ya. Yap, kalau dia break ini, trend line ni, itu adalah, sebab tu saya letakkan ini ya. Sebabnya saya melihat kepada satu diagonal, tetapi kalau dia break kat bawah ni, itu adalah satu pullback yang jelas, 3 wave. Simple thing. Okay, jadi ini adalah untuk YM, yang lain tak ada. Untuk DEX, my advice is stand on the side. Kita nak tengok apa ECB dah roll out dia punya QE program. Dia tambahkan pembelian dia, tetapi lepas ni kita ceritakan kenapa DEX anda tak trade dulu. DEX anda stand on the side dulu. Dan level dia pun tak ada level dia pun dah sampai ni 1 dan 2. So dia pun dah sampai. Unless dia pergi 1618. Maksudnya pullback ini anda tak trade. Pullback ni not really something yang anda nak trade. Okay? I'm not really interested kepada DEX pada waktu semasa. Not really interested kepada DEX. Lepas ni saya terangkan kenapa. Technically ada, tetapi there is something yang sedang berlaku menyebabkan agak European indices saya tak berapa gemar. Dan kalau kita lihat daripada kat sini, dia not really break high ini. Tengok di time frame besar 4 hour, tengok yang movements semasa, dia not really break high kat sini. Ni tak. Kalau dia break ini high, then kita ada incomplete sequence. Okay, ini pun sama, tak ada. Dia tak break lagi low high COVID-19, dia belum break lagi. So DEX stand on the side. Anda tak trade DEX pada waktu ini. Okay, ESP ini look better secara technical untuk DEX. Apa pasal dia lari ni? Ini look better untuk anda trade berbanding dengan DEX. Kenapa benda ni lari-lari? Okay. Ini look much better than DEX. Nak trade, this one looks better. This one looks better. Kalau dia sebab A kita ni,
A kita ni break high, so B ni nanti anda boleh trade. Kalau dia buat structure yang jelas, A, B, kalau dia turun ke bawah ni, anda boleh trade. Okey, ini anda tak dapat trade sebab ini 5 wave. Ini ada divergence. Nampak? A ni kita ada divergence, a bit of divergence. So I'm not really interested. Tak dan tak kalau dia pun kalau tak pun dia jadi A, B dan C tau. I'm not really interested pada dia. So I backs not kepada level semasa, tetapi kalau dia turun kat C ni, dekat C ni, then anda masuk dia. Sebab A ni ada higher high. Itu adalah untuk IBEX. IBEX anda boleh trade. Banding dengan YM tadi, tick value dia tak banyak. YM tu 30,000 dah. Ini baru 8,000, faham tak? Sama juga dengan FTSE. Sama juga dengan S&P 500. Jadi modal tu tak adalah kasar sangat. Okey. Ni pun sama, dia ada higher high. Dia ada high. Cumanya dia punya level ni dia ini anda boleh trade. Dua ni. Ini anda boleh trade. So, kalau dia break bawah A ni, okey, ini anda boleh trade. Saya akan bagikan dia punya level apabila dia break nanti. Dia tak break lagi, saya tak dapat nak bagi. Okey, ini ada higher high. Faham? Kita ada trend lah, itu maksudnya. Trend dia tak habis lagi. Okey, ini shorter term trade. Ini untuk shorter term trade. Okey, ini untuk FTSE. Okey, jadi kita ada dua, iaitu YM. Kita ada dua yang kita boleh perhatikan sebagai trade idea. Yang pertama adalah kepada indices. Untuk hourly, untuk hourly indices, iaitu kita ada untuk YM. Maksudnya dekat XM ni anda tengok US 30. Ni nama dia. US 30 cash. Anda trade cash, US 30 cash nama dia. Yang kedua adalah UK 100. Boleh? Kita ada dua setup. Kita tengah tunggu dua setup ni. Boleh? Jadi kita tunggu dua ni. Kalau ada, tengok dekat Discord nanti, anda letakkan alert anda, saya akan letakkan level. Okay, ni adalah untuk indices. Siapa tak ada dalam Discord lagi, saya tak dapat nak bantu. Okay, sebab webinar kita ni bukan 24 jam. Saya tak dapat nak bantu. Okay, untuk yen pair, Nikkei tadi kita nampak ni, I'm looking at bit more US dollar punya kelemahan. USD JPY, we are looking at zigzag move sebelum dia jatuh ke bawah. Ini bukan low. Anda tak dapat nak trade dia. Kalau satu ni break bawah ini, then anda boleh trade dia. Faham? Satu ni bawah A. Ni mungkin. Kalau anda untuk shorter term, you can, sebab ini ada incomplete sequence. Tengok ni. Untuk USD JPY, cumanya saya tak berapa gemar sebab ini adalah A, B dan C diagonal untuk 5. Tapi dia tetap 1, 2, kita ada lower low. Faham? 1, 2, kita ada lower low. Itu je. Anda nampak 3 wave kat sini, anda boleh short. Ini ada lower low banding dengan low kat sini. Tapi dia tak, saya tak trade dia. Saya nak kalau yang A ni break bawah ni. Okay. Setup dia ada. Dia ada incomplete sequence. Tapi saya saya nak 2 time frame.
satu structure ni A ni break 3, then ini break bawah A, then itu adalah satu momentum, dua time frame, yang dua structure yang break. Tapi sekarang ni baru satu structure yang kecil. Boleh trade, anda nak test, anda nak cuba dia boleh. Kalau dia pergi banyak yang ini. Untuk term dia lah, untuk time frame dia lah. Maksudnya anda trade di 15 minit untuk yang ini. Yang ini anda trade 15 minit di time frame yang lebih kecil. Saya tak trade terlalu kecil macam ni. Tapi sebab ini kita ada A, nampak ini 5 wave, ini 5 wave. Anda tunggu ni, dekat sini anda boleh cari entry. Kalau nampak 3 wave yang jelas. Okey? Faham? Ini saya tak trade. Tapi saya bagi tahu anda dia ada setup. Okey? Bagi siapa yang trade untuk anda trade buka hari ni, tutup hari ni, ini ada setup. Malam nantilah, belum sekarang. Okey? Ni kalau anda trade dekat H1, dekat bawah H1. Euro JPY tak ada. Pullback semasa bukan daripada higher high. So nothing. Ini tak ada setup. Ini sideways. Tak ada apa-apa. Euro JPY stand on the side. GBP JPY I'm looking at one more low. Satu lagi low macam ni. 1, 2, 3 sebelum dia naik. Tapi boleh tak kita trade kat sini? Tak. Ini bukan higher high. Kalau ini higher high, 3 wave tu. Tak kisah. If you are trading lower time frame, tak ada masalah. Cumanya anda perlu monitor dia. Kita ada webinar. Saya ada tengah buat preparation untuk FB Live. Jadi saya tak dapat nak monitor trade every sejam sekali. Jadi kalau anda trade intraday ni, anda kena tengok chart. Itu je, Kasyah. Itu je. Saya bukan manusia yang duduk tengok chart. Saya bukannya tengok je. Ada nampak yang lukis-lukis ni, saya duduk 1 jam, saya lukis dia. 15 minit lah. Saya update, dah. Saya tak jenis duduk, sikit-sikit alih. Kalau tak, kita punya chart tu meriah. Sekejap naik, sekejap turun kan. Tak, saya tak buat benda tu. Biarpun chart saya rasa lebih lengkap daripada ramai orang kan. Daripada sudut elite wave lah. Saya tak buat pun duduk, menghadap, banyak kerja aku lain. AUD JPY masih ke atas. Ingat, kita dah ambil, dia dah sampai equal leg area. Dia dah sampai, saya buat adjustment a bit. So, dia menghampiri equal leg area lah. So, kalau anda nak trade, ini boleh trade. Tapi ini sama juga untuk intraday. Ini boleh entry. Untuk intraday. Untuk 5 minit, untuk 15 minit, ini ada entry. Ini ada setup. Faham? Okey. Belum kena lagi, boleh letakkan pending order. Okey, satu lagi leg ke bawah. Dan stop loss bawah ni. Yes. Ni tak sampai lagi. Ini tak sampai lagi untuk equal leg. Saya alihkan satu ni kat atas ni. Okay. Jadi wave 4 ni anda boleh, dia tak compete lagi. Jadi anda boleh trade. Ni boleh trade. Ini mungkin 3-4 color biru. Don't worry about apa yang saya letakkan ni. Yang penting level dia. Level dia maksudnya daripada 1 dan 2 ni, dia tak sampai lagi. Jadi kita ada room untuk dia pergi. So 3 wave pullback, anda boleh long. Ini mungkin 3-4 color biru. Itu je. Satu saya tengok 15 minit. Okay. So ini anda boleh entry. Dan kalau kita project dia wave 4, risk reward dia tak cantik. Itu je.
risk reward dia 123.6. Sini je. Sini risk reward dia lebih daripada 2. To me, saya cari lebih daripada 3. Tapi kalau anda intraday, ini anda boleh trade. Okey? Kalau anda trade, ni caranya. Kalau anda nak trade dia, anda buat macam ni. Cantikkan nombor dia 7810. Profit level 95. Stop level 70. Okey. Lepas tu tengok ni 40 pip. Katalah anda trade intraday sebanyak satu entry sebanyak berapa? Sebanyak $50. Satu entry ataupun $50. Katalah anda trade $50. Satu entry kena stop loss, hilang $50. Katalah contoh 100. Oops. Ni adalah mana mouse kita ni. Sekejap okey. Stop loss tadi 40 pip. Jadi anda trade AUD JPY kan, anda kena letakkan apa USD JPY punya harga sekarang. Jadi USD JPY harga sekarang adalah 104.09. 104.09. Jadi kalau anda trade $50 kalau kena stop loss, anda buka 13.01 micro lot ataupun 0.13 standard lot. Faham? Itu caranya, bukannya semua buka satu lot. Itu pemalas trader. Itu trader pemalas. Tak tahu kira lot. Faham? Kalau anda trade $50, kalau ini kena stop loss, anda hilang $50. Jangan pergi layer-layer sangat. Masuk satu cukup. Kan? Okey? Ni cara dia. Kalau anda nak kira ni. Saya tak trade yang ini. Sebabnya dia adalah set up bawah 3 dan risk reward bawah 3 dan dia adalah untuk lower time frame. Jadi saya tak trade. H1 ke atas time outlook ya. Cumanya saya bagi tahu kepada anda dia ada set up. Okey? Itu untuk AUD JPY. CAD JPY. Belum trigger kita punya entry, but looking at price move hari ni, Waalaikumsalam, Ustaz. There is a chance untuk ini berlaku. So I'm still leaving it. Dia tak break. Roslan, ingat tak yang kita cerita semalam? Dia tak break X lagi. Dia break X atas ni, dan 4 kita dekat sini. Y kita kat situ. Kan semalam Jadi selagi dia tak break, saya letakkan ini. Ini masih lagi A, B dan C. Okay, ini untuk KTP. Jadi saya tak, selagi dia tak break X atas ni, dia break X atas ni, dan saya akan tukar dia punya, saya akan buat, saya akan cancelkan order dia. Okay. Ada soalan untuk YNP? Kita masih kita masih melihat kepada continuation untuk saham, cumanya satu retracement. Itu bermaksud YNP juga akan ada retracement untuk terutamanya untuk AUD JPY, NZD JPY, CAD JPY akan ada retracement. Kita melihat kepada Euro JPY a bit more turun dulu sebelum naik balik. Sama juga dengan GBP JPY. Okey. Okey, ni adalah untuk dollar pair. Untuk dollar pair, dollar apa pun anda buat, benda yang anda tak buat adalah long dollar. Itu je. Selagi anda tak long dollar, anda okey. Dia naik, biarlah. New Zealand dollar, US dollar jatuh. Saya nak long. Bukannya saya nak short dia. Tak ada. Sebab dia ada higher high, itu je. Jangan langgar trend. Selagi anda tak langgar trend, anda okey. So, untuk dollar index ni kita ada lower low. Kalau ini buat clear 3 wave, kalau ini buat, nampak? Kita ada lower low. Ni. Tengok. Ni ada lower low. Dollar index ni. Ni lower low. Faham? Lower low. Jadi, kalau dia buat 3 wave clear, ini buat
3 wave clear, anda boleh masuk untuk intraday. Kalau dia naik macam ni. Kalau dia naik dekat sini. Ini adalah dekat XM kita ada dollar index. Okay, kalau dia naik dekat sini, dia tak break atas ni, ini adalah wave 2. Faham? Okey, anda boleh short dia. Tapi ini adalah untuk 15 minit. 15 minit punya setup. Saya tak trade dia kalau kecil sangat macam tu. Okey? Ni adalah dollar index. So, kalau dia ada clear 3 wave, semasa tak dapat nak masuk. Sebab dia tak clear. Ini macam ni kita tak nampak 3 wave, tak dapat nak tarik Fibo. Jadi kalau dia break itu memberikan kita entry, itu je. Faham? Kalau dia break atas tu, ini jadi satu tau. Kalau dia naik, kalau dia break 2 ni, ini jadi 1. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Ini jadi macam ni. Ini jadi diagonal. Ini 1, 2, 3. Dia low kan? 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Kalau dia break atas ni, kita short. Boleh? Okay. Sebabnya ini lebih daripada 1618. 3 tu. Ini lebih 1618. Jadi dia ada, yes, dia ada 3 bawah tu lebih 1618. Sampai tak 1618? Tak sampai. Ni tak sampai. No. Euro, dollar index tak. Kita tengok kepada ni. Ni tak sampai. 1, 2, 3 tak sampai. Kita tengok kepada Euro USD. Okey, ini ada setup. Kita tengok kepada Euro USD. Saya lupa, ni tak ada setup. Ini tak ada ni. Dia tengok kepada Euro USD. Kalau Euro USD ada setup, anda boleh entry dia. Ini ada higher high. Okey. Kalau ini ke bawah, anda boleh trade kepada internal dalam. Tapi kalau dia jatuh ke bawah lagi, ini tak ada higher high. Ini tak dapat. Cumanya dollar index tadi ke atas. Itu tak dapat. Tak ada setup untuk Euro USD. ZN tak ada. Ni kita tengok GU. GU tak ada higher high. Tak ada. Ni pun tak ada. GU tak ada setup. Jatuh ke bawah tak ada. Ingat EU tadi kalau dia ni anda boleh trade kat sini. Kalau dia tak break bawah 2 ni, kalau dia buat double macam ni. 1, 2, 3. Dia tak break 2, anda boleh entry. Okey, sebab ini higher high banding dengan 1. Ada incomplete 1, 2 ke atas. Okey. Kalau dia tarik, kalau dia terus naik daripada sini, that's it. Tak ada. Kalau dia terus naik, kita tunggu untuk 4 ni nanti. Okey, ini untuk Euro US dollar. AUD USD. AUD USD pun kita saya ada adjustment a bit untuk dia punya ni. So pullback semasa 1 kepada 2 tu tengok. 1, 2, ini lebih 1618. Okey. Sama seperti yang kita lihat yang tu tadi, cumanya dia tak ada connector yang jelas. Dia tengok kepada time frame kecil. Hari ni semua time frame kecil punya setup. Kita tengok time frame kecil punya setup. Dia tak ada time frame besar punya setup. Okey, ini divergence, ini satu wave, ini breakout, jadi ini connector kita. Anda tarik daripada atas ke bawah. Ini flat. 1, 2. Jadi bagi siapa yang intraday AUD US dollar, anda boleh tunggu setup ini. Ini untuk intraday. Stop loss bawah ni. Dan sama, ini wave 4. Jadi maksudnya kita punya TP pun adalah kecil. Wave 5 punya TP. Wave 5 punya TP. Okey.
Ini setup dia. Saya tak trade dia. Saya tak trade. Sebabnya satu lagi adalah kepada risk reward. Ini kurang daripada 3. Nampak? 1.292. Saya cumanya untuk sistem saya guna 1.3. Tapi bagi mereka yang trade 1.2 punya setup, anda boleh trade dia. Ni EZ dia lah. Okey, sekejap EZ dia. Apa yang saya trade, saya letakkan dalam Outlook tu. 1.3 tak sampai. Memang tak sampai. Entry price, anda kena bulatkan dia 75. Ini adalah 9876, 100 pip. Stop level 7460. Okey. Jadi ini adalah sebanyak 40 pip juga. Okay, ini adalah untuk ni. Tengok dia punya risk reward 2.5. Saya tak trade dia. Saya nak 1.3. Tapi bagi mereka yang trade untuk risk reward ni, ini ada siap untuk intraday. Faham? Okey. Itu untuk intraday. AUD US dollar, NZD USD pun sama rasanya. Ini flat. No, anda tak trade ini. Ini flat. Ini flat. Anda tak trade dia. Ini tak. Ini flat. B dia kat atas. Macam mana kita tahu dia flat? Anda tengok dia punya RSI ni. Okey. Ni adalah B. 3 membatalkan tak. Ini pun expanded flat yang tak cantik. I'm not going to trade dia. Ni tak dapat. Tak. Kita nak katakan dia 1 tak dapat sebab dia tak ada flat, dia tak ada ni. Dia tak ada divergence. Faham tak? Nak katakan 1, 2 tak dapat. Ataupun 3 tak dapat. Sebab itu kita katakan dia flat. Okay, nampak tak? Sini tak ada divergence. Okay, so saya tak, ini flat, saya tak trade. Flat saya tak trade. Kalau regular flat, saya trade. Ini lebih daripada atas. Ini expanded flat. Lebih daripada A, ini expanded flat. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi sebelum naik. Ini saya tak trade. AUD tadi anda trade. UCAT. 111 ni. UCAT. UCAT ke bawah. Ini it could be making one more high. Apa pun saya tak interested. Satu ni tak buat lower low. Faham tak cara saya tengok market? Rosdi, Roslan, lain-lain, Vincent, William, Wimon, Zasrul. Saya nak ini buat lower low. Dan kalau kita ada lower low, dan kita ada lower, dan kita ada setup. Ada momentum. Ini tak buat lower low, pullback ini tak ada apa-apa. Unless dia naik atas ini dan kita akan tunggu 2 ni daripada lower low bawah. Itu cara dia. Simple thing sebenarnya. Kalau dia buat 2 macam ni, dan kita trade dia. Sebab ini daripada lower low. Nampak? Ni 1 daripada lower low. Kalau dia, dan ini tempat resistance kita, 4 ni. Boleh? Simple thing. Kan? Kalau dia buat macam ni, dan saya trade dia. Kalau dia tak buat macam tu, saya tak trade dia. Sebab 1 ni bukan lower low banding dengan 1 sini. Jelas kan? Jadi dia tak ada trend. Bagi saya dia tak ada trend semasa. 1 ni tak buat lower low. Kalau dia buat kat atas tu, barulah saya trade dia. So chart ni masuk bakul. Tak tengok. USD CAD tak ada. Ni 15 minit pun. Dia mana-mana time frame, tak kisah. Ada buat benda sama. Tak banyak sangat benda dalam tu. Okay, saya biarkanlah. Just kalau ada nak rujuk dia nanti.
Untuk gold, gold we are completing B, masih lagi ke bawah, tak ada, ni tak ada set up. Satu ni tak higher high. Kalau satu ni higher high daripada sini, B ni saya trade. Satu A ni, satu pula, A ni kalau A ni higher high daripada sini, B ni saya trade. A ni tengah dunia, ini sideway. Tak ada momentum, tak ada apa-apa. So gold, sebab tu orang tanya saya, gold boleh long, boleh short, tak ada. Saya tak ada entry untuk dia. Tak ada. Tak ada untuk gold, tak ada. Ini 5 wave. Ini 5 wave, tengok. Anda tak dapat nak short dia. Kecuali anda main trade jenis 2-3 batang candle lah. Ini adalah divergence, nampak? Ni top ni ada divergence. Jadi ini 5 wave. Kita jangka 3 wave, dia nak naik lagi. Kalau anda nak trade, anda boleh tunggu benda ni. Untuk long, dia break sini. Kalau dia break sini, dia break A ni, dia break A ni, dan turun 3 wave. Faham? Anda boleh trade dia. Kecil, tapi anda boleh trade dia. Sebab dia ada incomplete sequence kalau dia break ini. Faham? Dia break ini, dia break macam ni. Dan anda boleh trade dia. 3 wave, anda long. Faham? Jadi kita akan habiskan B kita kat sini. Ataupun dekat sini. Ini jadi Y. Kalau dia break, break dia dengan divergence. Jadi kita tahu dia 5 wave. Nampak tak? Benda ulang-ulang-ulang hari-hari. Saya dah mimpi divergent dah. Kalau dia break ini, 3 wave, anda long. Tapi ingat, untuk shorter term. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada apa-apa. Tak ada trend. Dia sideway. Ini untuk gold. Anda tahu gold buat benda tu, kalau silver pun buat benda tu. Kan? Kalau silver break atas ini, sekarang ni sideway. Anda nak trade apa gold, silver ni? Tak ada sequence. Exactly. Ini adalah, nampak cerita dia sama. Ini adalah 5 wave. Ini ada divergence. Nampak? Ini ada divergence. Ini divergence. Jadi kita katakan ini 5 wave. Jadi kalau nak trade dia, anda kena tunggu dia break atas ni, 3 wave. Anda nampak dia tak sampai, dia ada incomplete sequence, 3 wave pullback, anda long. Selagi dia tak sampai 100%. Benda tu je. Jangan risau bank pusat nak makan pusat ke, nak apa ke. Saya tak peduli. Saya tengok dia ada trend. Saya tengok dia pullback 3. Dia tak complete lagi. Saya trade. Faham tak? Saya tak peduli. Macam mana kita nak tahu dia nak naik rate ke apa ke kan? Kenapa dia naik rate, dia jatuh kak? Macam mana tu? Kan? Saya tak peduli. News apa, mana kita tahu? Tak marah. Saya bagi tahu. Banyak sangat teori-teori macam buat buku ni, sakit kepala otak aku. Orang, saya kalau nak cerita fundamental, anda boleh duduk dengan saya. Saya boleh seimbang fundamental. Cerita dia nak trade dia macam mana? Bagi tahu. Kan? Saya boleh cerita overnight index swap, bagaimana dia mempengaruhi kepada LIBOR rate, kepada silver, kan? Silver, gold. Sekarang ni ramai orang start simpan jongkong silver kan. Sekarang ni trend, sekarang ni sebab public gold pun ada, yang lain-lain pun ada yang start keluarkan silver pun je ni. Silver, belum masanya untuk anda masuk. Belum masanya, itu je. Silver belum masanya untuk anda masuk, gold belum masanya untuk anda masuk. Nak simpan, tunggu. Silver punya futures masih lagi menghala ke bawah. Ini kita dok cerita ke ni. Silver punya futures masih lagi menunjukkan pergerakan ke bawah. Kejap ni index. Silver masih lagi menunjukkan pergerakan ke bawah. Belum masanya untuk anda nak masuk ni. Saya kumpul silver. Saya kumpul sebagai jongkong. Saya kumpul. Ya. Cumanya kalau kita tengok, ini 3 wave. Ini naik 3 wave. Nampak tak? So, I'm looking at this equal leg. 1, 2. Okay.
Sekurang-kurangnya dia buat start daripada sini. Start daripada area sini nanti. Okay, start daripada area $20. Saya akan start beli silver. Start daripada area tu. Saya tak dapat nak bagi tahu, itu jadi nasihat pelaburan. Google je, Jo. Berlambak ada. Dia sebut tadi kan. Itu jadi nasihat pelaburan. Google je. Banyak ada silver ni. Banyak. Okay, saya akan start membeli kawasan sini. Target is here. Untuk dia mula. I'm sure bila dia jatuh macam ni, ramai panic seller. Faham? Sebabnya yang ni kita cari kepada retail lah, kawan-kawan yang panik. Saya elakkan membeli daripada tak apalah. XAG US dollar tu adalah harga ni, harga spot. Dia mana ada, anda pernah tak nampak gold bawah harga bawah harga 2,000 per ounce? Mana ada, Wimon? Anda pergi kedai tu semua harga tinggi-tinggi gold kan? Mana ada harga ikut chart? Faham? Yang spot ni dia tak ada. Yes. Untuk aset-aset pelaburan ni, anda nampak sell set up untuk pelaburan anda long. Faham tak, Roslan? Property sama. Property, seriously. Property pelabur untuk long set up. Harga lot, anda tengok berapa ni tadi. Contohnya macam ni tadi kan. Okay, AUD anda tarik benda ni Kak Syah. Tengok tempat entry anda dengan tempat stop loss anda. Jadi anda boleh gunakan tool kat TradingView, kat investing.com. Letakkan ni, anda nampak ni 40 ni. Nampak tak 40 tu? Itu 40 pips. Nampak Kak Syah? Panggil Zul je, tak payah encik-encik. Mak saya pun saya panggil saya Zul je. Okey, 40 pip nampak kan? Boleh nampak? Okey. Jadi kalau anda nampak 40 pip, ni 40 pip. Anda nak trade berapa dolar? Katalah anda sanggup loss $10. Letak $10. Yang malam anda tidur nyenyak, kena stop loss pun anda masih mimpi di bawah pohon kelapa, sang bayu, entah apa-apalah yang kejar anda. Mimpi apa aku tak nak campur. Okey, $10, 40 stop loss, AUD apa tadi? AUD US dollar. AUD US dollar. Ni anda tekan calculate ni, dia tukar berapa lot? 2.5 kalau $10. Faham? Boleh? Ni kalau standard lot 0.025. Baik, guna micro. Lagi besar lot dia. Tak. 1.3 tak sampai. Satu saya tak trade dia kawan. AUD JPY tadi tak sampai. Satu saya tak trade dia. Satu saya bagi tahu tadi kan. AUD JPY tak sampai 1.3. That's why I'm not trading it. Because you are calculating wave 5. Wave 5 adalah 1 to 3.6. That's why I'm not trading it. Risk reward to not worth it for me. Faham kawan? Dia 2 something, 2 something. Okay. Kalau dia ada, itu wave 4 punya setup. Kalau dia momentum lebih 1618, sebab itu kita trade wave 4, momentum punya ni, itu wave, kita kira wave 5 berdasarkan 0.618, ini adalah pullback incomplete sequence. Ini incomplete sequence. Kalau kita ambil 1, 2, ini incomplete. Jadi wave 4 kita cuma dapat
target had sini saja. If you want to trade, better trade later is this. Here. This one. Ya, buat benda saya kongsikan benda simple sebenarnya. Kalau anda tengok apa saya buat, dia benda logik je sebenarnya. Benda logik je. Tak ada benda pelik-pelik kan. Anda tengok benda logik je sebenarnya. Kalau anda fikir luar cat kan, benda logik je. Dia bukannya benda tak ada. Okey. Silver gold tak ada apa-apa. Tak ada. Kita masih ada minyak. So minyak we are looking at pullback dalam internal. So kalau dia break ke bawah ini, ini 2 dan itu adalah C, itu anda boleh trade. Sebab ini daripada high. Faham? Itu daripada high. Kalau dia break bawah ni. Itu anda boleh masuk. Then you are riding with 3 or 5. So anda akan target, kalau dia turun bawah ni, kalau dia turun macam ni, if it goes here, ini jadi 1, ini jadi W, X dan Y tau. Kalau dia buat macam ni. Dia tak break atas ni, lepas tu dia turun bawah. 1, 2, 3. Dia tak break bawah ni, ini 2. Faham? Ini jadi W, X dan Y. Jadi kalau dia break, senang je. Tak payah tunggu. Ada tunggu macam ni. Letak alert. Faham? Letak alert bawah C. Letak alert macam ni. 45-70 dah. Letak alert. Okey? Letak alert. Kalau dia kena alert ni, anda tariklah Fibo. Tak kisah dia turun daripada semasa ke apa, saya tak peduli. Letak 1, 2, letak entry dekat 1 ni. Dekat sini lah dia akan jadi double ni. Ini jadi 2. Ini 1, ini 2. Jadi kita dapat kita punya entry. Itu je. Sebab ini high. Itu je. Saya tak buat pelik-pelik. Buat benda simple. Kalau dia pull back begitu. Kalau tak ada. Faham? Okey, minyak. Sama dengan copper. Copper daripada high. Nampak? 1. Okey, copper ni ada setup. Cumanya copper ni ada, nampak? Copper ni ada setup. Saya tak kongsikan sebab copper punya tick value tinggi. 1, 2, ini definitely lebih daripada 1618. Okey. Kita dah ada internal structure. Okey. Sini anda boleh entry untuk copper. 1, 2. Okey. Masalahnya, bila saya tarik benda ni, tahu tak kenapa saya tak bagi entry? Sebab dia punya 2 ni equal leg bawah daripada 4. Faham tak? Sebab itu saya tak kongsikan dia. Jadi kita tak dapat katakan ada setup. Nampak tak saya letakkan dia dekat truncated area 0.618. Itu je sebabnya saya tak bagi. Dia akan truncate 0.618 lepas tu naik ke atas. Kalau dia break out ke bawah ni, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan kita dah memulakan satu wave 4 dalam merah ke bawah. Jadi tak ada setup untuk copper. Itu je sebabnya saya tak dia punya level tu lebih daripada support sebelumnya. Okey. Minyak tu ada. Kalau dia break ke bawah. Euro AUD movement ini daripada lower low, sayangnya dia tak jelas. 4 ni tak jelas. Saat A dan B dia tak berapa jelas. Kalau tak, saya dah bagi entry. Ni. Kalau dia jelas, saya dah bagi entry. Dia tak jelas. A dan B. Okey, yang ini. Nampak? Ni lebih 1618. Saya tak dapat bagi dia sebab ini flat. Kalau tak, saya dapat. Kalau B ni tak jauh macam ni, saya dah bagi. Itu sebabnya saya tak bagikan entry kat sini.
apa pun anda anda tak pergi long dia. Apa yang anda buat, anda tak pergi long Euro AUD. Dia naik, anda cari untuk set up 3 wave. Kalau dia naik semasa A, B, C, tapi dia naik lagi 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, anda short daripada atas. Faham? Kita dah ada low. Jadi kita akan tukarkan kita akan tukarkan 5. Kalau dia buat betul, ini jadi 3, ini jadi 4 ke atas. Lagi cantik, itu je. Don't worry anda terlepas entry, tak ada. Lagi cantik, bisa level lagi banyak, lagi bagus. Euro GBP tak ada. Semua nampak, ini adalah hujung dia bukan 1, 2, 3, 4, 5. Ini sideways market. Ini sideways market. Euro GBP, anda tak trade. Kita Brexit sekejap bagus, sekejap tak bagus. GBP AUD kita ada lower low. Kita ada lower low. 3 wave nyata kat sini, sama juga. Ni anda boleh short. Kalau dia 1, 2, satu lagi ke atas macam ni, kita akan short daripada atas ni. Itu adalah wave 4 ni. Itu adalah untuk wave 4. Anda trade dia. Kalau dia buat tembus ke atas ni. GBP NZD, saya masih hold, saya biar je. Ini saya melihat ini sebagai wave 2, satu lagi ke atas. Sebelum dia jatuh ke bawah. Kalau ini jatuh ke bawah, maksudnya GBP AUD kita pun akan buat yang sama. Okey. Ini masih ke bawah. Okey. Yang ada set up semasa adalah ini tadi, YM, US Cash dan UK 100. Dua ni yang ada struktur jelas, masih lagi ke atas. Indeks anda tak pergi short. Kalau dia jatuh, anda tunggu 3 wave untuk long. Maksudnya pada semasa yen pair, kita expect yen pair untuk mencapai satu support untuk naik. Itu yang kita tunggu untuk CAD JPY. Ini pun kita masih ada kita punya entry. Dan bermaksud untuk dolar, untuk USD, kita masih melihat dia buat 4545. Sideway ke bawah untuk US dollar. Dia sideway ke bawah. Yen lemah. Yen lemah. Ini ke atas. Salah satu kena sideway, US dollar sideway. Untuk shorter term, kita tengah melihat apa? Untuk shorter term. Indeks wave 4, wave 5 kan? Itu apa dinamik? Proven, wave 4, wave 5. Indeks ke atas. Itu apa dinamik? Yen pair lemah. Yen lemah. Dolar sideway ke bawah. Itu apa? Fixed dynamic, exactly. Fixed dynamic. Fixed dynamic. Dollar pair higher, dolar ke bawah, US dollar, JPY sideway to higher. We are entering fixed dynamic. This is fixed dynamic. Nampak? Dalam fixed dynamic, anda akan dapati gold dengan silver ke atas. Boleh? Anda akan dapati gold dengan silver akan ke atas. Kalau dia indices dynamic, gold dengan silver ke bawah. Tu paling simple nak tengok sebenarnya. Bukan wave 3, wave 4, wave 5. Wave 4, wave 5. Indeks wave 4, wave 5. Kalau indeks wave 3, itu indeks dynamic. Okey? Ada soalan market overall? Tak ada nothing exciting, nothing, tak ada apa-apa. Baguslah kalau saya tunggu AUD, NZD, US dollar untuk jatuh lagi. Baru kita ada zigzag. Barulah kita ada peluang besar sikit. Tak dia daripada high. Biar dia nampak struktur baru. Kalau dia bukan struktur baru seperti ini yang kita ceritakan semalam. NZD, US dollar. Ni kan. Saya nak tengok dia break out RSI ni.
Ya, kalau dia buat breakout RSI macam ni, dia breakout RSI sini, 3 wave ini kita long. Ini tak ada apa-apa lagi. Ni daily chart. Ni baru satu. Kalau dia naik terus, alah, belum lagi. Kalau dia naik, ini akan berakhir dengan divergence. Tak menarik ya. Untuk RSI yang divergent break trend line, kita ambil RSI paling atas atau bawah. RSI yang divergence break trend line. Macam mana? Ini maksud macam ni Macam ni Ustaz. Yang ni. Kalau macam ni, kalau macam ni, dia nak break tu, dia kena ada divergence dulu. Kalau ini high, lepas tu dia turun. Jadi ini akan ini berakhir macam ni lah. Dia berakhir sini lah kan. Ini dah ada divergence kan. Ni high kan. Asalkan dia break je. Bukannya yang paling high, tak. Anda kena ambil 3 wave yang apa RSI dia ada divergence. Sebab itu adalah 5 wave. Faham? Kan sini ada divergence sekarang ni. Sekarang ni nampak tak ni ada divergence. Ini high kan. Saya buat sekali Ini high. Nampak tak ni tak buat high. Kan? Jadi kalau dia turun ke bawah, itu ada divergence. Ini 5 wave. Jadi kita ada 3 wave. Boleh? Sebab tu saya tengah tunggu ni. Kalau dia jatuh, jangan pergi short dia. WTI follow fix, WTI tak. WTI dan copper dia akan lambai atas bawah. Fix dynamic dia meningkatkan. Index dynamic dia naik ke atas. Pada waktu fix dan indices dynamic dia break ke atas. Kalau fix dynamic, copper dengan WTI akan lebih volatile atas bawah, tapi menuju ke arah atas. Okey, sebabnya saham masih ke atas. Boleh? Untuk komoditi a bit hard untuk kita gunakan yang itu. Kecuali untuk gold dengan silver lah. Cotton, orange, itu tak ada. Itu tak dapat. WTI, it will be more volatile. Up and down. Itu je. Tapi indices dynamic dia ke atas. Okey? Nampak apa saya ceritakan ni? Ustaz? Nampak? Sebab kita dah ada divergence. So, kalau dia turun, dia break. 3 wave. Tak kisahlah dia 3 wave macam mana. Anda boleh long. Boleh kan? Okey. Saya nak ceritakan ni tadi. Tak apalah, malam nanti saya ceritakan ni. Kalau tak, kita webinar sampai pukul 7. Saya ada FB Live punya test sekejap lagi. Okey, kita break sekejap dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sekejap.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar Audio semua okey? Okey. So, kita berada dekat satu area dalam pasaran sekarang ni di mana movement sebelum ni kita nampak some instrument dah tak ada incomplete sequence, maksudnya movement dia dah habis, but there are some yang ada momentum. Kita nampak untuk YM, FTSE ni mungkin lebih disebabkan oleh Brexit, dan ini mungkin disebabkan oleh US stimulus package, stimulus package. Itu saya tak dapat nak singkatkan, dia jadi lain. Okey, dan CAT JPY sebabnya kita nampak untuk untuk komoditi secara besarnya yang mempunyai momentum, dan juga momentum dekat ni tadi boleh push JPY lebih low. So itu yang kita ada. Nothing changes dalam pasaran punya outlook, sama je. Unless kita ada breakout some levels, itu memberikan kita peluang lain untuk menunggu pullback lain. So untuk shorter term, untuk trade idea, these are the trade idea. CAT JPY saya dah bagikan level. Index saya tak dapat bagikan level sebab dia belum buat 3 wave. Boleh? Okay, we are looking at short term fixed dynamic untuk hari ini. Okay, kalau tak ada soalan lain, kita masuk pada topik kita pada hari ini, iaitu mengenai analisa teknikal. Okay, dalam trading, analisa teknikal adalah kita melihat kepada pergerakan harga. Okay, ini adalah salah satu daripada tenet dalam Dow teori. Price, semua dah ada kat price. Okay. Apa yang saya lihat dalam ni, bila kita melihat kepada teknikal, ada pelbagai tools. Sama ada anda melihat kepada support resistance, kepada high and low, the past punya movement, pattern pergerakan harga, sama ada anda melihat kepada candlestick, anda melihat kepada Renko, anda melihat kepada price action chart. Price action chart ni Renko, point and figure, ada 4 chart. Sebenarnya kalau anda belajar betul trading, anda tak start dengan candlestick tau. Anda start dengan point and figure. Kalau nak tahulah. Kalau anda belajar formal, anda tak belajar candlestick. Anda akan belajar point and figure dahulu. Lepas tu baru anda belajar chart lain. Tapi tak apa. Bukannya anda nak buat buku. Okay? Anda nak trade. Itu je. Dan selain daripada anda jumpa arah dan tempat masuk, masalahnya ramai tak jumpa jalan keluar. Sebab itu dia tahu entry, lepas tu dia berdebar-debar. So, apa saya akan tekankan kepada yang hari ni, sebabnya yang anda nak ikut, kalau teknik ni kita banyak cerita pada webinar hari Sabtu. Hari ni kita akan go sekali imbas, tetapi yang saya nak utamakan pada hari ni adalah kepada kaedah untuk anda keluar pasaran. Okey, cari cara trading yang kena kepada anda. Time frame yang kena kepada anda. Time frame mana betul? Ada yang kata time frame besar betul. Time frame besar mana? Weekly betul? Daily betul? Kenapa tak yearly? Kenapa tak monthly? Dia tak ada time frame betul. Dia ada time frame yang kena kepada anda. Dia incomplete sequence, itu je. Dia itu je. Tak ada cerita time frame besar betul ke, time frame kecil betul ke. Semua betul. Asalkan anda ada masa untuk time frame kecil, tapi kalau anda tak ada masa, anda pergi time frame besar. Itu je beza dia. Yang penting bagi saya, bukannya kepada entry, bukan kepada arah. Yang penting kepada saya, set up yang mempunyai low risk
dan high reward. Dan bagi saya, bila saya sebut high reward, saya nak 1.3. Kalau anda melihat lower dari 1.3, boleh. Tapi itu dekat dekat lower time frame, dan di bukannya lower time frame ni, maksud saya itu adalah kepada setup incomplete sequence, kita masuk wave 4. I3. Sebab tu saya tak trade dia. Okay. So, apa yang kita lihat dalam pasar ni adalah asas dia. Bila kita nampak market trending, dia akan nampak jelas. Dia akan nampak jelas. Bila kita nampak market yang macam ni, itu market libas. Faham tak? Kalau kita tengok ni 1, 2, 3 nak trade. Ini ranging market. Yeah. Trending market, biasanya kita akan nampak clear. Mana support, mana resistance. Bila anda melukis support resistance, dan anda dapati kan, sini ada support, sini ada support, ini pun ada support, sini ada resistance, anda tak trade. Faham? Bila anda buka chart, anda lukis banyak sangat line, anda cari chart lain. Itu paling simple dia. Itu cara paling simple dia. Bila anda nampak sini support kan, sini satu support engkau lukis satu line. Sini kau lukis satu line, sini kau lukis satu line, sini lukis satu line, sini lukis satu line. Bila je kita nak entry? Dia sideways. Kan mana line mana yang penting? Kalau market macam ni, sini satu line, sini satu line, sini satu line, sini satu line. Kan ke simple. Kalau kita lukis line yang macam ni, meriah. Kan? Lampu lip-lap hari raya pun tak banyak macam tu. Semua tempat kita banyak ni, pengsan kita nak trade. Sebab itu trade market trending. Jangan trade market sideways. Faham? Elakkan trade market sideways. Trade market trending. Bila je dia trending? Bila dia buat high high, bila dia buat low low, itu je. Jadi apa yang saya guna pakai adalah satu sistem dikenali sebagai 3711. Print out page ini. Saya identify wujud tak trend. Yang kedua, konsep pecahan. Yang sini dia ada kena-mengena dengan elite wave. Yang di belakang ni dia tak ada kena-mengena dengan elite wave. Faham tak? Tapi dia masih menggunakan elite wave punya konsep. Saya tak penting pun elite wave tu. Tak ada. Nampak tak saya ceritakan kepada anda tadi kan, kepada level. Elite wave kita bertandakan macam-macam. Itu je. So, trade the trend. Bila anda trading trend, anda ride dia. Selagi trend tu nampak, anda nampak ada apa, sama ada dia incomplete, ada dua. Sama ada dia incomplete, maksudnya kita ada breakout macam ni, dia tak sampai 100%. Okay? Ini adalah trend. Ini kita boleh trade bila dia buat pullback. Ataupun dia trend naik dan dia naik 1618. Dua masa je anda trade. Dia lebih daripada 1618 ataupun dia tak sampai 100 lagi. Dua masa je anda trade. Dua trend macam tu anda trade. Lain daripada tu jangan. Kalau dia dah sampai 100 ni, dia dah sampai macam ni, dan dia dalam range 1 ke 160 plus dalam sini, anda tak masuk dia. Macam kita tengok kepada Nikkei tadi, S&P 500, itu kita tak trade. Faham? Sebabnya trend tu dah overbought. Lebih kurang macam tu lah. Kalau kita nak kata dia pergi lagi, dia kena lebih 1618. Simple kan? Ruslan, faham dah? Yang saya dah ulang-ulang. Kita ride the trend, kalau dia tak sampai 100, ataupun riding the trend bila dia ada momentum. Dua tu je. Jangan masuk yang dah habis ataupun tak ada momentum. Kan kena. Dan bila ini berlaku, any pullback 3 wave, kita masuk. CD rosak dah. Sampai kau ngigau aku. Itu.
Jangan cari top and bottom. Anda tak jangka ini habis, oh ni dah tinggi sangat, apa yang naik pasti turun. itu itu memang cari hal. Faham? Dah mimpi dah. Rashid, sabar Rashid. Jangan cari dah pucuk akar kan. Mana buku belajar benda tu? Tak ada. Tak ada. Kalau anda belajar teknikal yang betul, ada teknikal saya dah start gunakan salah ni. Anda tak cari top and bottom. Anda tak cari nah tinggi sangat nanti dia jatuh. Apa benda lah. Tak ada benda tinggi sangat. Anda tunggu confirmation. Itu asas dalam teknikal tau. Dow teori punya asas. Bila trend reversal, dia kena ada confirmation. Dan agreed, contoh, Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Transportation Average. Dia kena agree with each other. Itu correlation. Nampak tak apa? Siapa yang belajar Dow teori asas, anda akan nampak konsep-konsep 6 tenet tu saya gunakan dalam trading, dalam teknik ni. Menggunakan analisa orang lain ada risiko tak? Entah. Anda profit tak, Akasha? Anda profit. Kalau anda profit, tak ada masalahnya. Kalau dia memberikan anda kelebihan. Dalam trading ni, asalkan anda buat, kalau anda ikut dia, anda ikut dia. Anda ikut je dia. Dia bukannya kepada teknik, bukannya kepada analisa. Faham tak? Dalam trading ni, rahsia dia nak buat duit, bukannya daripada teknik yang bagus. Belum lagi kenapa ikut dia. Itu je. Ya. Analisa terbaik, analisa anda yang anda faham. Tapi kalau ada analisa lain yang memberikan anda kelebihan dalam pasaran, boleh ikut. Itu je. Rahsia dia jaga duit, bukannya kepada entry. Selagi otak kita fikir entry, selagi itulah. Selagi itulah. Tapi kita tak dapat katakan kita tak ikut orang, kita ikut orang tak profit. Kan? Dia macam ada berniaga. Dia berniaga, faham tak? Plan perniagaan kita ada. Tapi kalau anda nampak orang punya dia bid, dia ikut, dia masuk projek, kita pun ikut dia dan kita profit, why not? Yes, the fourth tenet. Itu confirmation. Okay, trade structure yang anda trade structure yang either dua tadi, sama ada dia incomplete ataupun dia ada momentum. Itu je. ikut tak, bagi saya sistem yang saya guna pakai, if you've been listening to me, dia simple. Dia simple sangat. Simple sangat. Orang takut tengok nombor-nombor tu, 1, 2, 3, 4, 5, itu je. Sebenarnya itu saya melihat kepada high low je. Yes. Yang penting cara kita keluar, bukannya cara kita masuk. Jangan trade against macam ni. 1618, anda pergi short dia. Jangan. Ini tak sampai 100, anda pergi short dia. Sebabnya ada apa sini? Ada bearish engulfing. Demam kau. Saya cakap betul. Banyak kali orang cuba ikut yang tu saya tengok kan. Bila saya tengok orang punya entry, saya tengok. Kenapa dia entry dekat situ kan? Dia incomplete kan. Ni incomplete 100. Sini keluar engulfing. Ini selalu dia keluar engulfing kan. Dia turun, lepas tu dia libas bawah atas balik. Ni selalu kena. Saya nampak yang ni selalu kena. Yang guna bearish engulfing lah, pin bar lah apa. Ni selalu kena. Dia sampai 100, dia ambil 15 tip, dia layer kat sini. Itu kadang-kadang ada yang menjadi. Tapi dia demam lah sementara dia pergi. Kalau kita tak tahu dia habis 100, dia habis 1618, sila depo lagi. Jangan lawan trend, itu je. Apalah pergi lawan trend. Anda tak ubah trend market. Okay? Fibonacci sequence ikut kita punya webinar Sabtu. Apa yang kita tunjukkan adalah ini adalah Fibonacci extension. Kita nak melihat ke depan. Jadi kalau kita anggap selepas satu retracement berlaku dan kita nak tahu level dia ke depan, kita katakan dia 100%, itu maksud dia sama panjang dengan wave 2 ni. Sama panjang dengan wave 1. 2 lah.
Sepanjang. Kalau kita katakan retracement, lepas dia naik, dia mula turun, kita jangka dia turun banyak mana. Fibonacci retracement. Okay. Wave theory. Wave theory, basically anda ingat 5-3 ni. Anda ingat 5-3, you are okay. Sebabnya apa anda buat? Kalau nak buatnya, anda pergi satu time frame, anda pergi satu chart. Kita chart apa? Ini silver. Okay. Anda buka time frame paling besar dia. Paling besar dia. Tengok. Okay, silver. Okay. Kalau ini tak complete. Kejap. Kita cari yang complete. XAGUST. Lebih kurang. Okay. Ni besar sikit. Ni banyak sikit. Maklumat price dia. Nampak? Okay. Kalau buka satu time frame dia yang paling besar. Okay. Dan try cari bentuk ini. Kalau anda nampak chart ini, itu je. Anda nampak chart ini, nampak tak dia macam itu? Kan? Boleh? 1, 2, 3, 4, 5 dan whatever rupa kat sini lah. Yang anda cari satu time frame dia yang rupa lebih kurang macam ini. Ataupun terbalik, ataupun cuma 3 sahaja. Faham? Sebab itu anda pergi time frame paling besar dulu. Jadi anda cuba cari rupa yang macam ni. Kalau tak nampak dekat 1 week, anda pergi dekat monthly. Sampai anda jumpa satu. Faham tak? Satu rupa dia. Satu rupa yang macam ni. Yang macam ni. Yang ni. Sama ada dia 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ataupun dia tengah buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anda cari, buka chart dia yang anda nampak rupa macam tu. Faham? Lepas tu anda apply lah. Itu je. Ini mungkin A, B dan C. Mungkin A, B dan C, W. Ini X, A, B dan C. Ini Y. Tapi apa-apa hal pun, daripada sini anda nak long. Jangan pergi short. Kan? Kalau kita kata A, B dan C, W, kita kata X, tak buat lower low, kita ada high. Jadi anda jangka ke atas. Itu je. Dan anda pergilah kecil-kecil. Itu yang saya buat. Bila saya nak melukis chart, ini yang saya buat. Saya pergi time frame besar yang sampai saya nampak rupa benda ni. Rupa benda ni. Faham? Rupa benda-benda asas tu. Barulah anda pergi time frame kecil. Anda scalping, nak guna edit wave, anda kena buat daripada monthly, daripada weekly. Lepas tu kecil. Faham? Okay. Edit wave theory asalnya dibangunkan oleh Ralph Nelson Elliot yang hidup between 1871-1948. Ingat, kita ada Dow theory yang diasaskan pada tahun 1894-95 bila Charles Dow mula menulis artikel, menerbitkan mengenai indeks Dow Jones Industrial dan Dow Jones Transportation. Jadi maksudnya Nelson Elliot dia tahu pasal Dow. Okay. So apa yang dikatakan oleh Nelson, oleh Ralph Nelson adalah mengenai pergerakan berulang dalam pasaran disebabkan oleh psikologi pasaran. Dia ni seorang engineer. Engineer ni, kalau anda seorang engineer, anda tahu cara kita berfikir kan. Seorang engineer dia akan cuba untuk define kan. Anything yang dia nampak, dia cuba untuk explain the mechanics of thing. Faham? Kalau dia nampak satu kereta, dia akan cuba piston tu macam mana, apa semua kan. Itu cara mekanik. Seorang engineer, dia cuba untuk explain the mechanic of things. So bila dia nampak chart, dia nak explainkan kenapa chart ni bergerak macam tu dan apa bentuk berulang. Satu bentuk berulang yang dapat diberikan satu
that you can explain the mechanics lah, macam mana dia bekerja. Itu cara seorang engineer berfikir. Any of you guys di sini engineer tak? Faham tak apa saya sebut? And you are trying to explain the mechanics of the movement. Itu cara Ralph Nelson ya. Okay. So apa yang dia nampak adalah kepada pergerakan yang berulang dalam market, dan ini basically beza dia dengan Dow. Ni beza dia dengan Dow. Sebab Dow cuma menceritakan mengenai ni tadi. Dow juga menceritakan benda ni, cumanya dia tak menceritakan fractals, pecahan. Dia ada pecahan dalam Dow teori, but he doesn't define 5 wave dan 3 wave ni. Itu yang tak ada dalam Dow. Yang dia tak definekan 5 wave dan 3 wave. Di mana 5 wave itu membentuk satu wave yang besar, ataupun A kat sini, ataupun B kat sini. Dia tak definekan benda tu. Itu beza dia. Okay. Dan dia dapati benda berulang-ulang, pecahan kepada satu struktur dalam pasaran. Saya tak gunakan cara lama ni. Sebab kalau ikut cara Dow, cara Ralph Nelson, satu trend cuma 5 wave baru trend. Ini bukan trend. Okay? Ini bukan trend. Ini adalah correction. Saya gunakan konsep asas dia. Konsep asas dia adalah benda-benda seperti ini yang kita tak dapat langgar bila kita ada satu motif wave. Okay? Wave 2 tak boleh mencecah bawah wave 1. Kita ada wave 1, wave 2 dia tak boleh mencecah bawah wave 1. Ini yang pertama. Itu asas yang pertama. Yang kedua, wave 3 tak boleh paling pendek. Itu wave 3. Yang nombor 3, kalau kita bercakap mengenai satu impulse, satu motif wave, wave 4 tak boleh bawah wave 1. Mencecah kepala wave 1. Ini wave 4. Dia tak boleh. Itu adalah apa yang diceritakan oleh Ralph Nelson. Okey, ini untuk motif. Ini semua saya setuju. Saya tak langgar benda ni bila kita melihat kepada motif. Masalahnya bila seorang tu belajar Elliott wave, dia nampak semua 5 wave sebagai motif wave. Inilah masalah. Ini masalahnya. Bila saya belajar Elliott wave, saya belajar Elliott wave tahun 99 kat Kuching. Ada seorang remiser ni, dan dia ni saya tak tahu dia belajar kat mana, dan dia tunjukkan kepada saya, dan dia suruh saya baca buku. Saya ni jenis yang mengkaji tau. Lepas tu I did further melanjutkan pendidikan saya secara melanjutkan pendidikan saya dalam trading lah. And what I found not all, mostly apa yang kita nampak adalah diagonal. Kenapa? Kalau anda letakkan cuma gunakan this rule, anda akan dapati semua 5 wave anda akan letakkan sebagai motif. Sebab itulah wujudnya benda-benda mana saya punya mouse ni pula. Mouse dah hilang lah. Sekejap. Mouse kita sesat ke tempat lain. Okey. Bila anda tengok satu chart, anda akan banyak kali, ini 5 wave, ini motif. 3 wave ni kita long. Dan bila ini tak jadi, dia macam ni. Macam ni. Kita nak jadikan dia motif juga. Sebab sini ada 3 wave. Masa ni lah, seorang Elliott wave chartist, masa ini berlaku. Ini digelar sebagai truncation. Dan dia akan letakkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sini ada 5 wave. Dia cubalah lukis 5 wave. Saya tak gunakan cara ni. Saya tak gunakan cara ni. Yang kedua adalah the rule of alternation. Rule of alternation ni kata kalau wave 1, wave 2 dalam, wave 3, wave 4 kena shallow, wave 5.
Ataupun wave 1, wave 2 kecil, wave 3, wave 4 kena dalam. Ni rule of alternation. Saya tak gunakan kaedah ini. Sebab disebabkan oleh dua benda ni, anda akan dapati chart oleh seorang yang membuat elite wave, dia jadi lain-lain. Itu je. Dia menjadikan chart yang dilukis oleh oleh chartist, oleh wavers lah, tak sama. Disebabkan oleh rule of alternation. Saya tak gunakan benda ni. Simple. Saya gunakan ni. Wave trend boleh wujud dalam 5 wave ataupun 3 wave sequence. 3 wave sequence, even dia A, B, C, ini cukup 5 wave. Ini A, ini B, dia break out kat sini dan sedang membuat C, ini pun wave bagi saya. Itu yang pertama. Even dalam 3 wave sequence kita boleh trade. Sebab kalau anda betul-betul seorang elite wave chartist, anda tak akan trade A, B dan C. Anda cuma tunggu 5 wave, 3 anda trade. Faham? Nombor 2. Wave 3 kena 1618. Dia tak sampai 1618, you are looking at diagonal. Anda tak melihat kepada wave 3 dalam motif. Motif wave 3 kena 1618. Anda tengok semua chart saya, anda tengok yang lama-lama, kalau ujung dia 3, anda akan dapati 1, 2, 3 yang dalam 3 tu, dia akan sampai 1618. Saya akan jadikan dia 1618. Kalau dalam besar dia adalah 3. Okey. Wave 4 tak boleh retrace lebih daripada wave 50% wave 3 unless dia diagonal. Itu sifat wave 4 bagi saya. Saya letakkan yang lebih nyata lagi. Sebab according to elite wave, wave 4 should not overlap wave 1. Bagi saya, wave 4 dalam motif dia tak boleh even 50%. Itu sifat wave 4. Okey. Wave 5 kena ada momentum divergence. Kena ada. Sebab waktu Elliot Ralph Nelson buat benda ni, dia tak ada RSI. Kita dah ada RSI. Triangle kena contracting daripada price dan juga kepada momentum. Maksudnya dalam RSI pun kena ada triangle. Dan last sekali, saya tak cuma gunakan invalidation level untuk katakan trend bertukar. Saya akan tengok kepada distribution system. Kita trade macam main chess tau. Kita nampak AUD US dollar. Contoh, kenapa saya katakan, manalah mouse saya ni. Okey. Mana mouse ni? Sekejap, saya cari mouse sekejap. Tikus hilang. Okey. Contohnya, kenapa saya katakan NZD kat sini? NZD kat sini sebagai wave 4 dan bukannya wave 2. Nampak tak? Dia lagi cantik wave 2 kan? Nampak tak? Yes. Sebab kalau saya letakkan ini wave 2, saya kena tukar something kepada Australia dollar. Saya kena tukar something kepada Australia dollar. Di mana ini saya kena tukar something. Kalau saya tukar ini, Australia dollar lemah, jauh, sebab wave 2 kena 5 adalah deep correction kan. Kalau ini deep correction, langgar stop loss sini, langgar, nampak tak apa guna stop loss? Kalau dia buat zigzag dan ini jadi wave 2, ini wave 2. Okey, kalau itu berlaku, ini bukan wave 2. Ini akan habiskan 3. Ini jadi wave 4 yang besar. Okey? Dan kalau itu berlaku, then NZD, saya guna cara tu. Saya guna sequence. Kita akan habiskan wave 5 kita kat sini. Dan ini jadi wave 4. Kalau sana tadi kena stop loss. Nampak tak? Nampak tak? Kalau AUD US dollar break out yang itu tadi,
ini akan jadi lebih besar. Sebab sana tadi ada 1618. Nampak cara dia? Saya gunakan benda-benda macam ni. Kaitan di antara struktur. Bukannya saya main lukis syok sendiri, je lukis 1, 2, 3, 4, 5, habis. Inilah yang betul. Tak. Saya melihat kepada, dan satu pergerakan ini berlaku, dia akan beri pergerakan yang lain. Kalau kita ada NZD, AUD yang lemah, US dollar akan amat kuat. Dan kalau itu berlaku, dan Euro USD kita akan jatuh. Yes. Jadi kalau itu berlaku, AUD ini akan jadi A, B ataupun W, X, ini akan jadi Y ke bawah ni. Dan ini tak dapat jadi 4. Ini akan jadi 4 yang besar. Ya, dia tak dapat jadi 4 ini kalau dia sampai sini. Sebab 4 kita akan naik ke sini. Kawasan sini. Nampak kaitan dia? Kalau USD kuat, then kita akan katakan GBP NZD ni ke atas, GBP AUD ni ke atas. Euro GBP akan naik, akan turun ke bawah. Euro AUD akan naik ke atas. Gold dan silver akan jatuh ke bawah. Nampak? Satu benda berlaku, semua kita tukar. Minyak akan jatuh ke bawah, copper akan jatuh ke bawah. Pada waktu ni tak ada. Ini tengah naik ke atas. Minyak naik ke atas. Gold, silver naik ke atas. Saya tak dapat nak katakan benda tu tadi berlaku. Kalau ini breakout ke atas, breakout ke atas dalam fixed dynamic, dolar kita akan jadi amat lemah, akan jadi lemah. Nampak? Satu-satu ni, semua berkaitan. Everything. Satu structure break, tukar lain. Ini tukar. Nampak? Nampak tak? Bila saya tukar chart, saya tukar semua. Saya tak tukar satu. Tak lama pun. Saya lukis tak lama pun. Kalau nak tukar semua, kalau semua yang dalam ni 26. Kalau saya nak tukar, saya buat 78. 78 saya buat semua. 78 chart 1 jam. Kalau saya nak tukar semua. 1 jam. Anda lukis satu chart 1 jam. Itu saya tak dapat nak bantu. Itu saya tak dapat nak bantu. Jadi ini caranya saya menggunakan Elliott Wave. Kalau buat dari mula, kalau anda dah ikut lama-lama, dia cuma update je kan Edward. Okey. Jadi cerita dia, bila kita katakan dia adalah, biasanya kita akan nampak satu wave tu, kalau kita ada contohnya forex dan juga saham, kita akan nampak extension berlaku dalam wave 3. Faham tak kenapa kita tengok extension wave 3? Sini. Sebab wave 3, dalam 3 ni, dia ada 1.618. Okay, ni clue. Tulis ni. Yang kat sini, biasanya anda cuma trade incomplete sequence. Faham? Maksudnya 4 kat sini anda tak boleh trade. 4 kat sini anda boleh trade. Kalau 4 dia off wave 3. Nampak? Kebiasaannya. Kalau kita ada extension dekat sini di mana 1, 2 dan sini lebih daripada 1.618, kita akan dapati bentuk wave dia akan jadi macam ni. Lazimnya. Dia akan jadi macam ni. Kalau anda dapati wave 1 punya extension. Lazimnya anda akan nampak chart yang atas sekali tu. Wave 1 extension, bila kita ada wave 1 extension, anda tunggu yang ini berlaku. Ini yang banyak meletup. Ni nanti meletup. Kalau anda nampak wave 1 daripada 1 besar ni kan, yang diagonal dia rupa dia, yang tak pergi ni. So, ni diagonal. Ni wave 1 diagonal. Nampak? Kalau anda faham benda-benda ni, dia simple. Anda tahu bilanya anda cantik nak trade.
Bilanya cantik nak trade, faham tak? Bilanya kita ada yang meletup. Bilanya yang ada meletup. Tu. Okey. Baca nota-nota ni, syarat-syarat dia tadi saya dah tulis. Cerita dia macam mana kita, ni cerita dia tadi. Cerita dia macam mana kita nak letak stop loss, macam mana kita nak letak TP. Ni cara mengira wave 2, wave 3, kita ambil extension 1, 2, 3. Okay. Anda nampak Fibonacci extension kat sini, maksudnya dia menghubungkan 3 benda ni. Bukan hari meletup ke? Bukan hari-hari meletup ke? Kalau hari-hari anda tak jaga duit, hari tak meletup pun anda meletup. Itu je. Sebabnya anda menunggu kepada extension. Itu dia. Bila anda tahu extension, contohnya extension dah berlaku wave 1, wave 3 biasanya tak pergi sangat. Kan? Kalau anda tengok chart 5 minit, meletup setiap hari lah. Saya tengok chart daily. Kasyah, tak berjalan pun. Saya tengok H1, H4, biasa je. Kalau tengok chart M5, M1, hari-hari meletup. Saya tak ada masa nak buat benda tu. Okey. Kalau anda nak faham dia punya grafik ni, anda nampak kosong ni kat sini, ini maksudnya kita menghubungkan 3 ni. Anda nampak ini kat sini, kita menghubungkan 1 dan 2. Okey, jadi untuk tengok Fibonacci retracement. Dan ingat, untuk wave 3, kalau dia lepas daripada 1618, dia pergi lagi kan. Tak nampak retracement dia. Ni next. Dia pergi lagi. Ini next. Dia pergi lagi dan next. Okey. Wave 5, 3 cara kira. Sama yang pertama, dia sama panjang dengan wave 1. Yang kedua, ini kalau wave 5, ini adalah kalau wave 5 bukan wave 3. Faham tak? Kalau dia bukan wave 3. Dan kita jangkakan wave 5 adalah habis 1, 2, 3.6. Kalau wave 5 adalah daripada wave 3, kita jangkakan panjang ini. Kita ambil Fibonacci daripada starting wave 1, 3 dan kepada wave 4. Ni kita punya target untuk wave 5. Boleh? Faham tak kenapa tadi tadi AJ tadi kan? AU tadi kan? Kita jangka 1, 2, 3.6 sebabnya wave 5 kat sini AU AJ AJ ni wave 5 kat sini, wave 5 kat sini. Okey, wave 5 kat sini. Inilah wave 3. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi ini dalam wave 3 yang bukan incomplete sequence. Faham tak? Okey. Ini adalah wave 3 yang bukan incomplete sequence. Ini adalah wave 3 incomplete sequence. Bukannya wave 3. Maksudnya the whole structure tu bukannya motif. Dia adalah ni. Ni dia. Ini bukan 1618. Kalau kita jangkakan 3 ni 1618 dan 5 ni kita akan jangkakan yang panjang. Faham? Nampak wave besar dia adalah wave 1. Boleh? Yes. Itu dia Edward. You do it. Dia kepada level. Don't worry about shape wave dia. Dia level. Kalau dia tadi adalah 3 dalam 3, wave 5 kat sini kita akan jangkakan 61.8 yang jauh. Kalau dia adalah wave 3 dan kita jangkakan 1618. Kalau ini adalah incomplete punya dan kita jangkakan 123.6. Sebab itu saya tak trade dia. Biarpun ada setup kan. Saya tak trade dia. Biarpun ada setup. Okey?
banyaknya anda tengok benda ni. Most of the time, anda sedang melihat leading diagonal wave 1. Jangan nak semua 5 wave sangat. Jangan nak semua sebagai motif. Itu maksud saya. Jangan nak semua sebagai motif. Kalau bukan wave 3, 1618, maksudnya wave 5, saya target 1.236 memang. 1236. Boleh memang? Kalau kita sebagai daripada wave 3 yang momentum tadi, then kita targetkan wave 5, 0.618. Maksud 3, 7, 11, correction. Sama ada dia melakukan correction dalam 3 wave, 7 wave atau 11. Itu adalah maksud 3711. Sebab tu, kita tengok trend itu ada, kita tunggu correction 3, 7, timing kau 6 lah. 11 dalam kotak ini. Itu dia. Ngam-ngam kau perlu soalan. Faham? Bila kita ada trend, dan kita tunggu 3, 7, sama ada dia buat 3, ataupun 7, ataupun 11 dalam kotak tu. Bila ada trend, syarat dia ada trend dulu. Habis tahun ni dah setahun belajar elite wave dengan kita. Bullshit silap. Yes. Last year kita start, saya ceritakan benda-benda ni. Saya ceritakan benda-benda ni starting daripada end of last year, bulan 10 ataupun bulan 11. Saya mula ceritakan benda-benda ni. Dan kita dah hujung tahun ni. So, saya state direct. Sekarang ni saya direct. Tak ada nak cerita, ni kita ada Trump, ini ada apa dah. Tak, saya direct pada dah. Ini trend. Ini apa. Dan ini cat saya. Dah masuk Discord tu ada cat saya. Nampak gold dengan silver tadi kat atas kan. Jadi maksudnya kita punya B tadi gold dengan silver. Bukannya lama nak ni. Gold silver. Ni break. Ni tak ada apa-apa. Ini masih B. Kalau dia break atas ini, atas daripada X, A ni break tak? Dan kalau dia tak break, kita punya B kat sini. Kalau dia naik ke atas lagi, saya cuma buat ini je. Tak lama nak update dia. Ini tukar color. Ini tukar color. Sebab tu anda tak trade bila tak ada ni. Dia boleh buat macam-macam benda. Tunggu dia break ini, 3 wave anda boleh long. Bukannya lama nak update dia. Ini diagonal. 1, A. Ini nampak A, B dan C. A, B dan C. A, B dan C. A, B. Ini 3. 1, 2, 3. Lepas tu jatuh ke bawah lagi. Jadi maksudnya macam ni. Ini adalah leading diagonal. 1. Dia tak nak melukis lah pula. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. A, 1, 2, 3, 4, and 5. Lepas tu dia akan jatuh 1, 2, 3. Boleh trade tak yang ni? Tak boleh trade sebab dia tak ada high. Itu je. Warna merah, warna biru itu adalah kepada fractals, pecahan. Signboard daripada negara kepada negeri. Signboard negara. Tengok. Ni kita tadi letak biru color, merah color. Mana saya punya mouse ni dah. Okey, ni mouse kita. Okey. Sekejap kena conteng dia hilang. Okey. Kan kita letak B color merah ni kan. Okey. Dalam trading view dia tak ada yang ini Dia gunakan bulat. Jadi kita guna C bulat kan. Jadi dalam ni tadi C bulat. Jadi bawah C itu adalah biru ni. Boleh buat? Dan bawah ni ada lagi micro
Ada lagi. Ada kecil-kecil. Ingat. Lepas hitam, biru. Lepas biru, merah. Lepas tu balik kepada hitam balik. Cumanya nombor-nombor dia apa bentuk dia. Roman, ada lain-lain. Merah, biru, hitam. Kalau anda melukis setiap kali, anda akan hafal benda ni. Anda lukis dia setiap hari, ada update chart, anda akan hafal ni. Saya pun kadang-kadang saya kena refer balik table ni. Kadang-kadang. Okey. Nampak? Kalau breakout ke atas, setakat ni ini masih B. Setakat ini lah. Okey. Ni breakout X, then baru saya tukarkan. Setakat ini masih B. Faham? Ini W, X dan Y. Kalau dia break X ni, dan kita tak dapat katakan ni. Boleh trade tak? Tak. Kalau dia break atas ni, baru kita ada incomplete sequence. Itu je. Saya tak peduli sangat pasal yang tu. Saya peduli pasal dia ada benda ni tak. Sebab signboard tu boleh tukar-tukar. Ni tak. Kalau ada ni, saya tunggu ini. Faham? Yes. Mula-mula buat macam tu tadi Rostan. Letak sebelah signboard tu. Dia daripada negeri kepada daerah kepada kampung kepada lot, jalan, nombor rumah. Dia macam tu lah. Okey. Cerita dia, bila anda nampak yang ini, anda tunggu itu. Itu 3711. Jadi anda tunggu correction lah. Jadi bentuk correction. Ataupun anda nak tengok 1618. Nampak dia jelas 1618, 4 anda boleh trade. Itu je. Boleh? Anda tunggu bentuk ni, zigzag. Ini bentuk zigzag. Bila zigzag, dia tembus daripada A ni. Kalau macam kita tahu dia zigzag, dia 5 wave turun. Ini trend yang buat higher high tadi kan? Ni. Yang ini tadi kan? Yang ni lepas tu zigzag berlaku dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Dia break ini. Masa dia break ni ada tarik Fibonacci. Letak 100. Letak entry. Stop loss 1.618 bawah sikit. Ini stop loss. Selagi di atas benda ni. Boleh? Okey. Lepas tu TP. TP ambil daripada bawah ni. Kalau bukan wave 5 atas ini dan kepada 1 tempat TP. Ni tempat TP kita. Okey. Sebahagian daripada ni A B kepada C, ambil Fibonacci retracement 50% dia, anda letakkan BE. Boleh? Boleh Kasyah? Buat ini berulang-ulang. Ada kena stop loss, ada dia pergi, ada dia kena BE. Buat ulang. Buat benda sama je. Itu je. Bentuk kedua yang kita trade adalah flat. Saya cuma trade flat regular. Flat expanded saya tak trade. Flat running saya tak trade. Macam mana kita tahu dia flat regular? Dia punya B ni tak melebihi wave 5. Buat dia ulang. Itu je. Ini regular flat. Yang ketiga, macam mana kita tahu dia regular flat? Dia 3 wave. B ni dia punya RSI tidak membatalkan divergence di belakang. Itu regular flat. Dan kita tarik Fibonacci retracement A, B ni 85.4%. Okey, itu adalah untuk ni, itu adalah untuk regular flat. Okey, dan yang ketiga adalah ni saya tak trade. Ni saya tak trade. Triangle saya tak trade. Yang ketiga adalah double correction. Ini saya trade. Ini favorite saya.
Ini banyak berlaku dalam market. Pattern yang paling banyak berlaku dalam market. Kalau anda nak belanja elite wave, anda nak trade yang ini saja. Ini paling high, ini dan regular flat tadi. Dua tu adalah yang paling tinggi probability. Ini tengah naik probability dia. Tak sekisar kena BE, kita tunggu second entry. Ini bentuk yang paling banyak berlaku. Macam kita ini kan A, B dan C. Dan ini katalah ini kejap. Ada housekeeping lah kejap. Okey, sorry maaf. Okey, so yang ketiga, yang ini adalah bentuk yang paling lazim dalam pasaran. This is the most biasa yang anda nampak. Syarat nak trade dia adalah bila anda nampak W, X dan Y ni, mana pula mouse saya. Anda tarik dan sambungkan B ni, X ni dia break this trend line. X ni break trend line ni. Dan anda nampak clear dia buat 3 wave kat sini. Kalau dia buat zigzag, sini ada divergence. Untuk C ni, sini pun ada divergence. Boleh? Okey, ini adalah untuk pattern double correction W, X dan Y. Ada soalan? Yang ni paling penting. Entry kita bila dia break W, kita akan letakkan limit order dekat sini, dekat 1, stop loss dekat 1618. Benda sama. TP dikira kalau dia dari wave 1, 2, TP dikira daripada bawah ni. TP dikira dia. Kalau wave 2 buat benda ni, wave 3 akan pergi, sebab ini siapa yang faham pasal consolidation phase dalam Dow teori, ini adalah WXY bila kita menjangka consolidation phase. Faham? Sideway market yang lama. Biarpun dia macam ni, dia lama macam ni. Biasanya breakout market yang macam ni, dia macam spring. Dia akan pergi jauh. Dalam teknik apa pun, anda guna Bollinger Band, anda guna Wyckoff, anda guna gun, anda guna apa, ini adalah bilanya 3 yang akan cecah 1.618. Reaccumulation, yes. Reaccumulation wave 4. Maksudnya macam ni. Kalau anda lihat kepada pecahan-pecahan ni, sini mungkin ada zigzag ataupun flat. Dia tak, wave W ni dia tak dapat buat triangle, itu saja. Lain-lain ni boleh jadi triangle, tapi depan ni tak boleh triangle. X ada A, B, C dan Y, dia macam ni. Asalkan kalau anda tengok, anda zoom out, ini cuma 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. Lagi dia tak menjadi flat, ini adalah 3, 3, 3. Kalau dia menjadi flat, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C. Faham, Edward? Kita tahu dia tak jadi flat, kiranya dia tak naik tinggi sangat dan 85.4. Fibonacci retracement. Dan sini, itu dia. Kita tak tanda A, B dan C. Kita tanda W, X dan Y.
Okey? Jadi semua ni berlaku dalam kotak yang itu tadi. Anda cuma interested dengan chart bila ada higher high, lower low dan belajar 3 jenis je. Belajar WXY, zigzag dan regular flat. Lain anda tak perlu tahu sangat pasal elliott wave. Anda tengok benda ni je. Sebab itu bila saya rasa anda, most of you yang ikut webinar kita sejak saya cerita elliott wave, daripada webinar pertama apa saya ceritakan. Elliott wave ni anda jangan peduli sangat. Anda pandai mengira je. 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C. Anda dah okey dah. Ingat tak? Saya cakap benda tu daripada first dulu. Ingat tak saya cakap apa? Elliott wave ni, anda tak perlu tahu sangat. Anda cuma tahu mengira 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C. Lain daripada tu, WXY lah. Okey dah. Anda cuma tunggu dia buat high low. Itu je. Itu je. Yes, Ustaz, itu je. Apa susah sangat? Tak susah pun. Ataupun dia ada momentum 1618. Itu je. Anda tengok dengan mata hitam. Anda jangan guna mata putih. Itu je. Kan? Itu je. You understand those things, you are okay already. Boleh? Dan macam mana kita mengurus, semua teknik ni, everything ada dalam ni. Ni cheat code dia. Ni cheat code dia. Print out yang ni. Print out yang ni. Print out yang ni. Lepas tu nak gabungkan dia dengan RSI, ada nak gabungkan dia dengan stokastik. Guna default pun tak apa, boleh. Sebab apa kita guna stokastik? Untuk cari snake ni. Snake ni melambangkan wave 3. Snake saja wave 3. Ni rupa dia. Nampak sideway lah, itulah maksudnya. Snake yang saya sebut tu jadi mengular ke tepi, itu je. Ataupun sini dalam ni ada wave 3. Reset wave 4. Snake. Itu je. Nampak kat chart benda ni? Anda tengok dekat chart, anda nampak benda ni? Inilah teknik yang kita guna pakai. Semua dia ada cara masuk, cara keluar. 50% daripada sini kita akan letakkan ni. Everything. Cara keluar tu penting. Simple kan benda dia. Cuma trade bila ada trend. Jangan trade bila tak ada trend. Okey? Saya masukkan dengan market dynamic. Kita fahamkan kaitan. Anda akan nampak. Wave-wave ni semua dia berkait-kait. Berkait-kait. Dalam kumpulan dia. Dan cross dia. Dan daripada situ kita tahu. Apa yang tengah trending. Kalau kita tengok indeks buat 1618 semua. Ada dalam indeks dynamic. Apa susah sangat. Kan? Lepas tu ada pecahkanlah apa dia. Itu je. Saya punya fundamental. Orang ingat fundamental apa? Market dynamic ni fundamental apa pula? Itu technical. Itu semua technical. Saya tak ada cerita. Saya pernah ceritakan. Anda akan terkejut. How technical. Saya amat-amat technical dalam trading saya. Tak adanya fundamental. Fundamental cuma benda tu je. Benda apa kita tengok. Okay? Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda ulang. Baca balik nota ni anda boleh download dekat Discord. Ambil dekat situ. Dan chat petang sikit sebelum webinar malam nanti saya akan update. Okey? Sekejap dia dah habis. 2 jam dah kita ni, Rosli. Saya ada benda lain pukul 5 sekejap lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak rasa kan 2 jam. Okey, terima kasih semua. Azina, Ruslan, Wimon, Rosli, Jo, Edward, thank you.